Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk bab 1 nombor nisbah. Okey, bab 1 nombor nisbah antara isinya adalah integer. Apa itu integer? Dalam integer kita akan belajar mengenai nombor positif dan nombor negatif. Dalam kehidupan harian, kita sering bertemu dengan situasi yang melibatkan dua perubahan yang bertentangan seperti arah pergerakan ke kanan atau ke kiri, menaik atau menurun, nilai yang lebih atau kurang daripada sifar, dan nilai yang bertambah atau berkurang. Macam ni. Kemudian, situasi tersebut boleh diwakili dengan nombor positif dan nombor negatif. Okey, nombor positif ni mungkin kita tak berapa perasan sangat sebab semua nombor yang tak ada tanda apa-apa dia adalah positif. Okey, contohnya kat sini yang pertama ni penggunaan lift. Kalau kita naik, kita anggaplah dia positif. Naik, tambah. Dia bertambah. Tambah satu tingkat. Tambah satu tingkat macam tu. Tambah. Dan kalau dia turun, kalau berkurang, dia akan jadi tolak satu. Macam tu, negatif. Lift naik 2 tingkat ditulis sebagai tambah 2 atau 2. Bulat sahaja macam tu dia dikira sebagai positif. Lift turun 1 tingkat ditulis sebagai negatif 1. Kemudian suhu di gurun ialah 45 darjah Celsius. Dia panas kan? Dia panas jadi dia positif. Jadi dia lebih panas ke atas. Suhu dia naik ke atas. Ditulis sebagai positif 45 ataupun 45. Kemudian kalau sejuk, sejuk kata suhu negatif. Suhu glasier ialah 10 darjah Celsius di bawah 0 darjah Celsius dan ditulis sebagai negatif 10. Maksudnya dia turun dia punya nilai suhu dia. Maka dia jadi negatif, turun macam tu. Okay, dan satu garis nombor, bila ke kanan dia akan jadi positif, ke kiri dia akan jadi negatif. Ni kat tengah-tengah ni adalah sifar. Dan nombor yang ditulis dengan tanda positif atau tanpa tanda, misalnya tambah 2 adalah positif 2, tambah 45, positif 45 atau 2, 45 dikenali sebagai nombor positif. Nombor yang ditulis dengan tanda tolak, misalnya tolak 1, tolak 10 dikenali sebagai nombor negatif. Negatif 1 disebut sebagai, tengok tolak 1 ni disebut sebagai negatif 1. Sekarang kereta A bergerak 40 meter ke kanan, manakala kereta B bergerak 50 meter ke kiri. Bila ke kanan tadi kita anggap sebagai positif, and then ke kiri kita akan anggap sebagai negatif. Wakilkan pergerakan kereta A dan kereta B dengan nombor positif atau nombor negatif. Okay, tengok sini. Ni kereta dia kan. Okay, kita anggaplah sebagai satu garis nombor. Ke kanan dia akan jadi positif dan ke kiri dia akan jadi negatif. Okey, penyelesaian dia, andaikan pergerakan ke kanan diwakili dengan nombor positif dan pergerakan ke kiri diwakili dengan nombor negatif, maka kereta A bergerak 40 meter, kan dikata kat sini 40 meter ke kanan, diwakili dengan 40 ataupun tambah 40. Dan kereta B bergerak 50 meter ke kiri diwakili dengan negatif 50. Okey. Seterusnya kita cuba latih diri 1.1a. Bagi setiap situasi yang berikut, wakilkan dua perubahan yang bertentangan dengan menggunakan nombor positif dan nombor negatif. Okey, bila dia naik ke atas, ingat naik ke atas dia akan jadi positif. Maka kapal terbang ke atas ni dia adalah positif 1000 meter di atas laut. Dan kapal selam pula, dia dekat bawah. Bila kat bawah dia akan jadi negatif 250 meter ke dalam lautan. Okey, ini pula saham ni ada turun naik kan. Bila untung kita dapat duit. Bila kita dapat duit maka jadi positif. Dan kalau kerugian kita anggap sebagai negatif. Duit tu berkurang. Seterusnya kita akan berkenalan pula apa integer. Apakah integer? Tadi kita dah kenal integer positif dan negatif. Sekarang apakah integer? Okey, daripada ni boleh tengok dalam buku teks.
Kat sini Ustazah akan terangkan satu-satu. Kami ialah integer negatif, dia kata. Okay, tengok negatif 2 adalah integer negatif. Maka dia adalah integer. Kemudian 0, kosong, sifar. Sifar adalah integer juga. 4, 6. Kan, ataupun boleh juga tulis sebagai tambah 6. Kami ialah integer positif. Okay, dia pun integer. Kalau yang ada tambah pun, kami ialah integer positif. Ni yang tadi yang tak ada tanda tambah. Dia sama. Kemudian bila pecahan 1/2, negatif 3/4, dia kata kami bukan integer. Yang kemudian 0.8, negatif 2/5, dia adalah nombor perpuluhan. Juga dia kata bukan integer. Yang ni pecahan. Okey, jadi kat sini kita boleh simpulkan bahawa integer ialah kumpulan nombor yang merupakan nombor bulat positif dan nombor bulat negatif termasuk sifar. Okey, contoh kalau kita buat satu garis lurus macam ni. Kat tengah-tengah adalah sifar ni. Sifar ni tadi, sifar. Okey, 4, 6 kita letak. Kat sini ada 4 contohnya. Kemudian 6. Kat sini ada tambah 7 dengan tambah 9. Tambah 7 dan lagi tambah 9. Ikut turutan lah, dia semakin besar. Kemudian ke kiri dia ada negatif 2 dan negatif 3. Okay, semuanya adalah integer. Manakala yang bukan integer ialah pecahan, apa pecahan, dan juga perpuluhan. Yang ada perpuluhan ni, dia bukan integer. Okey, seterusnya kita masuk pada contoh 2. Kita nak kenal pasti, betul tak kita kenal dengan integer atau bukan. Okey, integer tadi apa? Semua nombor bulat. Yang bukan integer ialah pecahan dan juga perpuluhan. Okey, kat sini cuba kita tengok mana yang pecahan atau puluhan. 15 bukan pecahan puluhan, maka dia ialah integer. 23 juga bukan pecahan atau perpuluhan, maka dia adalah integer. Okey, negatif 3/4. Nampak perpuluhan kat sini, maka dia adalah dia bukan integer. Okay, negatif 76 dia nombor negatif, nombor integer. Sifar integer. 1/2 nampak ni pecahan, maka dia bukan juga integer. 6 integer. Sifar .88 dia ada perpuluhan, dia bukan integer. Negatif 4/5 dia pecahan juga, dia bukan integer. Dan 301 nombor bulat, tak ada pecahan atau perpuluhan. Dan negatif 239, maka ni juga adalah integer. Maka kita keluarkan integer ialah 15, 23, 76, sifar 6, 301 dan negatif 239. Maka yang bukan integer pula, kita ambil color kuning pula. Negatif 3/4, 1/2, 0.88 dan negatif 4/5. Yang pecahan dan perpuluhan, dia bukan integer. Okey, hasil daripada aktiviti penerokaan 2 didapati bahawa integer positif ialah integer yang lebih besar daripada sifar, manakala integer negatif ialah integer yang kurang daripada sifar. Okey, penerokaan 2 ni awak boleh tengok dalam buku teks. Jika arah ke kanan dianggap sebagai positif dan arah ke kiri dianggap sebagai negatif, maka kita dapat simpulkan bahawa bahawa integer positif, semakin besar nombor itu lebih daripada sifar, maka semakin jauh kedudukannya ke sebelah kanan. Dan semakin besar nilai dia. Yang kedua, bagi integer negatif, semakin besar nombor itu kurang daripada sifar,
Contoh negatif 20. Maka semakin jauh kedudukannya ke sebelah kiri pada garis nombor dan semakin kecil nilainya. Macam mana semakin kecil nombor tu? Okay, nanti kita akan terangkan aplikasi dalam kehidupan kita. Okey. Contoh, negatif 3 maksud kurang 3 daripada sifar. Kurang 3. Negatif 2 maksud kurang 2 daripada sifar. Negatif 1 maksud kurang 1 daripada sifar. Kita anggap mudah macam ni. Bila negatif ni, kita ada hutang. Kalau positif ni, contoh kita ada duit raya. Kita ada duit. Macam tu, senang nak faham. Okay, lengkapkan garis nombor dengan nombor berikut. Okay, kat sini dia ada bagi hint. Contoh negatif 12. Ingat tak? Tadi dah cakap ke kanan dia akan positif, lebih besar positif, dan ke kiri dia akan negatif yang lebih besar nombornya tetapi lebih kecil nilainya. Okey, macam mana contohnya? Okey, ni negatif 12 kan? Negatif 12 besar daripada negatif 12 adalah negatif 6, kemudian 6. Okey, dan negatif 12 yang lebih kecil nilainya, tapi nombor yang lebih besar daripada 12 adalah 30. So negatif 30, kemudian negatif 36. Okey, macam mana awak nak elak kekeliruan antara negatif dengan positif? Tengok kan nombornya lagi besar, tapi kenapa dia duduk sebelah kiri? Dia duduk sebelah kiri sebab dia ada negatif. Dia nombornya memang lebih besar, tapi nilainya lebih kecil. Okey, tengok kat sini dia ada terangkan. 6 pula dia integer positif, maka 6 berada di sebelah paling kanan. Sebab daripada nombor-nombor ni semua negatif, 6 je yang positif. Sebab tu 6 ada nilai paling besar dalam garis nombor kat sini. Okay, mudah cerita kita bayangkan macam ni je. Antara awak hutang RM30 dengan awak ada hutang RM6, mana yang awak lebih untung? Okay, ataupun salah satu cerita lain, awak beli apa Okay, contohlah awak beli earphone harga RM6 dengan earphone harga RM30. Mana yang awak kena keluarkan duit lebih banyak? Okay, semestinya adalah earphone harga RM30. Maka duit awak akan berkurang RM30. Bila duit kita berkurang RM30, dia akan jadi negatif 30. Kemudian bagaimanakah anda membanding dan menyusun integer mengikut tertib? Okey, kita dah tahu tadi integer tu yang macam mana, dia ada positif dan ada negatif. Dan berdasarkan kedudukan integer yang diberi pada satu garis nombor, maka kita boleh membanding nilai integer itu dan seterusnya menyusun integer itu mengikut tertib menaik atau tertib menurun. Okey, contoh kat sini, banding dan susun negatif 3, 4, 2, negatif 5, 6, 0, negatif 1 mengikut tertib menaik. Dia nak tertib menaik. Bila tertib menaik, dia akan ke kanan ni positif. Okey, sekarang A ni kita cuba kenal pasti yang mana nombor negatif. Negatif 3, negatif 5 dan negatif 1. Antara 3 nombor ni, mana yang mempunyai nombor yang paling besar tetapi nilai yang paling kecil? Nombor paling besar ialah negatif 5. So kita letak negatif 5 ujung ni. Negatif 5. Okey, lepas 5 apa yang lebih besar? 3. Negatif 3. Kemudian negatif 1. Okey, bila garis nombor yang duduk kat tengah-tengah adalah sifar. So kat tengah-tengah ada sifar. Lepas sifar macam biasalah. Sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Okey, lepas sifar, jadi ikut nombor sini 2, kemudian 4 dan last sekali adalah 6. Okey, yang B ni pula kita cuba buat dia ke arah menurun. Okey, sekarang kita tengok kat sini. Nampak tak sama kan? Negatif 5 kat ujung sekali. Cuma kat sini dia nak
garis nombor yang penuh. So dia tambah kat sini negatif 4, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hingga 6. Jadi turutan dia yang betul adalah daripada yang bulatan kita tadi ni kan. Nombor yang lain ni tak ada dalam soalan, tapi dia sebagai rujukan untuk kita susun sahaja. Okay, jadi negatif 5 dan negatif 3, negatif 1, sifar 2, 4, 6. Okay, kenapa sifar ada kat sini? Maksudnya sifar ni lebih tinggi nilai daripada negatif 1. Awak tak beli apa-apa, lebih untung daripada awak kena bayar duit RM1. Walaupun keluar duit RM1, awak dah keluarkan duit. Macam tu. Jadi kalau kosong ni, duit kita kekal macam tu je lah. Okay. So, harap semua boleh faham. Ini baru subtopik yang pertama daripada bab 1. Okay, itu saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.